Seterusnya kita ikuti lintas langsung dari RTM Sarawak bersama dengan Abang Mosili. Silakan Abang Mosili. Terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengisian Festival Kesenian Islam Borneo 2019 berupaya hakis persepsi bahawa agama Islam ialah agama formalistik dan melampau. Menurut Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak IPGKTAR, Dr. Rahmah Mursyidi, para peserta festival itu berjaya mencerminkan kesempurnaan nilai murni dalam Islam melalui pertandingan kesenian yang mereka sertai. Berucap pada majlis penutupan festival itu, katanya acara yang dipertandingkan ialah pertandingan nasyid, tilawah dan hafazan Al-Quran, senikat, syarahan agama dan bercerita. Ujarnya penganjuran festival tersebut juga amat signifikan dalam usaha memacu kualiti pendidikan Islam di negeri ini. Festival anjuran IPGKTAR dan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral JAPIM itu telah disertai seramai 380 orang terdiri daripada mahasiswa, pelajar sekolah menengah dan rendah dari seluruh kepulauan Borneo. Festival yang bertemakan penghayatan Islam asas kemenjadian insan itu berlangsung selama 2 hari di IPGKTAR Kota Semerahan. Beri peluang kepada golongan belia untuk menonjolkan kreativiti dalam pelbagai bidang yang diminati. Demikian tegas Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Sufian Mohad, yang mahu belia di daerah itu mempamer bakat masing-masing sama ada dalam bidang sukan, nyanyian maupun perniagaan. Sufian yang juga Timbalan Pengerusi Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas, Cawangan Bukit Kota berkata, kreativiti belia masa kini tidak terbatas pada satu kebolehan sahaja, bahkan banyak kebolehan luar biasa yang mampu dilakukan oleh golongan berkenaan. Mengambil contoh penyertaan golongan belia dalam aktiviti perniagaan, Sufian menyambut baik keterbukaan belia Limbang menceburi keusahawanan yang membolehkan mereka mampu menjana pendapatan sendiri sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada belia-belia Limbang yang lain. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam berhargaan bersempena program Karnival Belia Limbang 2019 yang berlangsung pada 19 hingga 21 April lepas di lapangan terbang lama Limbang yang menarik lebih 10,000 pengunjung termasuk dari Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan negara jiran Brunei Darussalam. Turut menerima sijil penghargaan malam tersebut ahli-ahli jawatan kuasa yang terlibat menjayakan program Karnival Belia 2019. Seramai 55 orang peserta menyertai kursus latihan melawan dan mengawal tumpahan minyak Siri 2 2019 anjuran Jabatan Laut Wilayah Malaysia Wilayah Sarawak yang diadakan di Pelabuhan Bintulu. Program selama 2 hari bermula semalam itu melibatkan para pegawai dan kaki tangan jabatan berkenaan, Lembaga Pelabuhan Bintulu serta wakil-wakil agensi kerajaan daripada Jabatan Kuasa Kawalan Tumpahan Minyak JKTM Sarawak. Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak, Dr. Julius Melvin Mobilik berkata, pihaknya komited dalam memperkukuhkan pasukan tindak balas melawan dan mengawal tumpahan minyak bagi pegawai penguasa Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak dan pasukan Oil Spill Response OCR. Jelasnya dengan penganjuran kursus latihan itu, pihaknya dapat mengeratkan kerjasama antara agensi-agensi yang merupakan ahli JKTM Sarawak dalam menangani tumpahan minyak serta penjagaan alam sekitar marin. Tambahnya kursus latihan yang berterusan juga akan mempersiapkan anggota-anggota yang terlibat untuk menghadapi kejadian tumpahan minyak. Dr. Julius menyatakan demikian pada sidang media di Bintulu. Buku berjudul Rethinking Asia 5 yang mengisahkan tentang realiti dan aspirasi Eurasia dilancarkan buat kali pertama di Sarawak semalam. We have a program at Harvard where we bring the Harvard students to different parts of Asia. And when we go there, we want to meet with leaders. We want to talk to people on the ground. And by having this engagement, we're able to have a better sense of what's happening in their country. Samuel yang juga pengasas bersama dan Presiden Pusat Kepimpinan Asia berkata, buku setebal 336 muka surat itu mengandungi 10 bab yang mengupas pelbagai topik. Katanya, beliau memilih kucing untuk melancarkan buku tersebut kerana kucing mempunyai keunikan tersendiri dan 6 bab daripada buku itu dituliskan di Kuching. Beliau ditemui pemberita selepas majlis pelancaran buku itu di Kuching.
Pemain bowling dari Singapura menampilkan aksi cemerlang untuk merangkul pingat emas bagi kategori berpasukan lelaki dan wanita pada kejohanan 10 pin bowling remaja Asia ke-20 yang diadakan di Kuching. Pasukan bowling lelaki Singapura dibarisi 4 pemain mengumpul 5,123 jatuhan pin sekaligus mengalahkan pemenang pingat iaitu Filipina yang mengutip 4,996 jatuhan pin bagi 6 set permainan. Pingat gangsa dimenangi pasukan Korea dengan 4,979 jatuhan pin. Sementara itu, pasukan bowling wanita Singapura pula berjaya membuat sebanyak 4,664 jatuhan pin iaitu 47 mata lebih daripada pasukan Malaysia yang terpaksa berpuas hati di tempat ketiga dengan 4,617 jatuhan pin. Pingat perak berpasukan wanita dimenangi pasukan Korea dengan 4,628 jatuhan pin. Hadiah disampaikan oleh Ahli Jawatankuasa Eksekutif Persekutuan Bowling ASEAN Alexander Lim bertempat di Pusat Bowling Megalands, Kuching. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.